Adakah anda seorang mahasiswa dan macam belajar di mana-mana kolej, universiti ataupun politeknik di negara kita? Tahukah anda bahawa anda sedang duduk di dalam satu lumbung emas dan di mana pendapatan yang anda boleh jana daripada status anda sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi unlimited, tanpa join mana-mana program jualan langsung ataupun skim cepat kaya. Kalau anda berminat, selepas video ini saya akan kongsikan satu buku yang sangat menarik yang perlu anda baca. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Pertamanya sebab saya telah melalui prosesnya dan saya tahu buku ini benar, tepat dan ia merupakan satu peluang, satu opportunity kepada mana-mana manusia yang melalui proses ini. Kalau tak digunakan, memang sangat-sangat rugi. Itu yang pertama. Kedua, sebab saya sendiri bercadang untuk menulis buku seperti ini. Saya beli buku ni pun sebagai rujukan untuk tulis sesuatu yang berdasarkan pengalaman saya. Saya nak tengok apa yang diulas oleh penulis. Tapi sehingga hari ini saya tak dapat masa lagi untuk menulis buku tersebut. Jadi buku ni je lah kita refer ya. Tanpa berlengah lagi dan supaya anda tak ke mana-mana, saya terus share tajuk buku tersebut. Dan saya akan kupas buku ni selepas saya share tajuknya. Bukunya bertajuk Buat Duit di Kampus. Tulisan Solehatul Mutiah ataupun Soheh MJ, bekas graduan di Universiti UKM. Baiklah, pertamanya, tahukah anda universiti ni kalau dalam term dia kita panggil dia lubuk emas satu tu memang dah confirm. Kita panggil dia adalah satu market yang tertahan dan terkumpul. Maksudnya dalam satu universiti tu ataupun kolej ataupun politeknik, dia punya mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajarnya berada kat dalam tempat tu. Satu tempat, satu lokasi yang geografi yang sangat dekat, constraint macam tu. Jadi kalau kita buat apa-apa jenis marketing tu, dia akan dapat buku, dia macam cepat tersebar di antara dalam circle tu. Kalau macam di dunia nyata yang bukan, contohnya kawasan perumahan, kalau kita promo, dia tak akan macam communication di antara penduduk dia, antara community tu tak tinggi. Jadi kita boleh lah promosi okey, tapi tak sehebat kalau kita promo dekat universiti ataupun kampus-kampus. Sebab kalau kita promosi apa-apa benda sekalipun dekat kampus-kampus ni, diorang memang selalu interact with each other. Diorang muda, ada duit, diorang tak ada banyak tanggungjawab. Walaupun ada yang mungkin tak ada duit nak makan, tak cukup nak makan, tetapi diorang ada duit untuk di-spend. Cuma persoalannya diorang spend on apa? Sebagai contoh, kalau kita menjual makanan sekalipun, mahasiswa-mahasiswa di universiti yang tak ada duit sekalipun, kalau makanan kita makanan yang murah, diorang memang akan nak beli sebab diorang memang memerlukan. Diorang banyak demand tapi kurang supply. Kepada sesiapa yang boleh tap di supply, dia memang berpeluang untuk go big. Okay? Saya nak share satu lagi. Sebelum nak get anda punya interest, ramai orang fikir nak kerja cepat, nak kerja sebab nak kumpul duit untuk kahwin. Saya cerita kepada anda, kalau anda katakanlah nak senang kira, anda nak kumpul 24,000 untuk kahwin. Saya kira-kira kan, kita perlukanlah 30,000. Paling kurang, paling common lah, lelaki kalau tak ada sponsor atau subsidi mak bapak, termasuk hantaran, dia nak dalam 30,000. Nak kita saya ambil lah, sekecil lagi supaya senang kira 24,000. Nak cari 24,000 untuk kerja selama katakan 2 tahun. Anda grad katakanlah umur 22, nak kahwin umur 25 macam tu. Kalau nak kumpul dalam tempoh 2 tahun, anda kena kumpul sebulan 1,000, 2 tahun baru dapat 24,000. Itu kalau 2 tahun. Boleh tak anda simpan 1,000 sebulan? Susah kan? Kalau anda simpan 500 sebulan, anda perlukan 4 tahun untuk cecah 24,000. Senang tak simpan 500 sebulan? Kalau gaji kita 2,000, 3,000, even 4,000 sekalipun, theoretically memang senang. 4,000 simpan dalam 12%, 500 sebulan. Theoretically memang senang, tapi hakikatnya kalau anda bekerja di bandar-bandar besar macam di Kuala Lumpur, dan kalau anda masih hidup dengan kawan-kawan yang dalam circle yang sama, sama-sama gaji yang macam tu, nak beli kereta, nak beli rumah, nak dating, etc., susah. Bukan mustahil, tapi susah. Peluang yang lebih besar untuk kumpulkan duit sebenarnya adalah waktu anda belajar.
Sebab mahasiswa ni lesen dia besar. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak share. Contohnya, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg start Facebook ketika beliau masih bergelar pelajar di Harvard University. Sama juga dengan Bill Gates. Sama juga dengan Michael Dell. Okey, itu contoh overseas lah. Kalau di dalam negara pun kita tak kurang contohnya. Cuma mungkin ada orang tak sampai level billionaire lah. Tapi level comfortable, level boleh pergi, level yang kiranya macam ni. Ramai orang nak start bisnes. Dan kebanyakan orang dia tunggu bila dia habis grad, lepas tu baru dia nak start bisnes. Pada saya itu satu benda yang agak rugi. Kenapa? Bila kita grad, kita punya tali pusat dengan parent tu macam dah terputus. Terpulang lah. Ada orang terputus lagi awal. Masuk universiti dia dah independent. Tapi official ni lah, official. Takkan anda nak lepas grad nak minta duit dengan mak bapak lagi kan? So, itu a big no-no lah. Jadi, lepas saja kita grad, kita on our own dah. Kita dah on our own. Bila kita on our own ni, kita pressure, kita desperate untuk mencari duit. Jadi, bila kita dalam benda-benda macam tu, kita tak boleh buat something yang bukanlah start business ni irresponsible. Tapi ada banyak benda kita kena fikir. Tapi kalau kita di campus, kita ada maybe PTPTN ataupun ada scholarship ataupun ada allowance mak bapak bagi. Kita lebih mudah lagi tau. Kita dapat duit free. Kita kena belajar je. Itulah opportunity kita. Why not? Ni cadangan saya berdasarkan apa telah saya lalui. Kita buat bisnes puas-puas waktu kita belajar. Jadi, bila kita grad, kita mungkin ada sedikit lagi bisnes yang bersambung daripada time kita belajar. Waktu tu kita dah pertama secure. Kita boleh pilih kita nak kerja di mana. Kita nak pilih kita boleh kerja dengan syarikat mana. Ataupun kita boleh pilih untuk membesarkan lagi bisnes kita. Ataupun kalau waktu tu sebenarnya, kita dah boleh fokus. Kita dah, okay, I've been there, done that. Aku nak try something else. Contohnya, saya ambil contoh saya sendiri. Pendek je. Waktu sebenarnya saya dah pernah ada staff ketika saya di universiti lagi. Staff saya tu grad. Waktu di universiti. Dan saya dan partner kami go through all that lah. Kami go through, okay, kita ada bisnes macam ni. Saya pun faham lah. Bila kita ada bisnes, fokus kita lain. Maksudnya, kita fikir pasal macam mana aku nak generate revenue macam ni tau. Dia benda tu kita fikirkan. Compare dengan kalau kita makan gaji. Jadi, waktu tu, bila saya dah grad, kemudian masih bersambung lagi. Tapi lepas, after a few months, dekat nak 1 year macam tu, kami ada, okay, apa kita nak buat sekarang? Waktu tu, saya fikir kami nak a different challenge. Nak kerja dengan syarikat yang besar pula. Nak tengok macam mana, how far we can go. Maksudnya, buat small business, satu challenge. Involve dengan business yang conglomerate is different challenge. Ada dua choice. Kita nak besarkan bisnes kita kecil ni, ataupun kita nak pindah. Sama macam pemain bola lah. Kita boleh main, kalau kita main dengan katakan Perlis FC, Perlis. Kita ada dua choice. Kita nak main dengan Perlis loyal sampai kita tu, sampai kita pencet. Kemudian kita try nak buat team yang bagus. Perlis ni nak jadi macam level JDT. Ataupun kalau JDT offer kita, kita pergi ke JDT. Satu choice. Okay, jadi kita make choices. Okay, tu satu. Seterusnya, sebenarnya saya dah cakap, saya pun cakap dengan adik saya banyak kali. Tapi memang banyak tak nampak lah. Ya Allah, sangat-sangat rugi saya rasa kalau manusia yang masuk universiti tapi dia tak buat bisnes. Sangat-sangat rugi. Sebab mahasiswa punya tiket, punya lesen macam saya cakap tadi, besar. Kalau macam saya ni, saya nak approach CEO syarikat besar kat luar sana, payah. Sebab saya nampak macam semut api. Saya nampak macam kecil je. Tapi sebagai seorang mahasiswa, dia boleh set appointment dengan CEO besar dengan nama mahasiswa. Saya cakap been there done that kan. Jadi macam dia jadi lain tau. Bila kita pakai topi mahasiswa, sky is the limit. Nak buat set appointment jumpa Perdana Menteri pun boleh. Kalau Perdana Menteri tu open lah. Maksudnya, dan you kena ada story lah. Takkan nak jumpa CEO ataupun Perdana Menteri nak jual MLM kan. Jadi different lah. Kalau you ada idea yang real, yang solid, yang unik, sky is the limit. Berbanding dengan orang dewasa. Orang dewasa ni lain. Dia kena ada contact lah, etc. Okay, lagi. Satu lagi aku cakap, masuk universiti, orang suruh belajar bukan suruh bisnes. Betul. Kebanyakan orang lah masuk universiti sebab nak dapat kerja yang bagus kan. Kemudian sebab tu kena belajar bersungguh-sungguh kan. Okay, betul. Jadi sekarang kita nak tukar sikit mindset. Okay. Kita belajar bersungguh-sungguh. Tak ada siapa cakap jangan belajar. Tetapi, anda kena begin with the end in mind. Waktu interviewer tanya anda nanti, apa yang anda buat dekat kampus, takkan anda nak cakap, saya menyertai jawatankuasa konvo selama 3 tahun. Saya adalah ahli majlis perwakilan pelajar, etc. Melainkan kalau anda presiden MPP, okey lah, justified.
Tapi kalau anda setakat AJK MPP, daripada 10 orang, daripada 16 orang tu, saya cadangkan anda buat something yang lebih wow sikit. Sebabnya saya dah main target. Time saya masuk universiti, saya nak gunakan time di universiti tu untuk pergi ke national level. Kalau ikut student, dia kena go layer by layer tu. Kena macam approval university, dia macam complicated. Tapi kalau kita join level business, anda boleh ke level Malaysia, level national level dengan lebih cepat tanpa sebarang constraint. Dengan title mahasiswa. Ada pegang title mahasiswa je. Mahasiswa ni ada banyak time. Confirm ada banyak time. Ada cakap, nak belajar. Okey, pertamanya dia macam ni. Memang ada orang yang dia memang kena spend seluruh masa celik dia untuk belajar. Lagi-lagi kalau dia memang benda tu bukan jiwa dia. Macam saya pun faham juga. Kalau kira subjek yang bukan dalam jiwa kita ni, memang kita kena belajar betul-betul lah. Celik mata je belajar. Sebab benda tu bukan jiwa kita. Tapi kalau kita belajar kebetulan benda yang jiwa kita, yang kita boleh carry benda tu, kita akan ada banyak masa. Benda yang macam kita dengar dalam kuliah, okay, kita faham. Pergi tutorial, kita memang lebih faham. Kita buat exercise sikit, okay. Kemudian kita ada masa untuk dating, kita ada masa untuk bersukan, kita ada masa untuk tengok series dan macam-macam. Katakanlah kita ada 2 jam satu hari. Kita pulanglah pada anda. Kalau macam saya ni memang bukan jenis yang bersukan. Masa 2 jam satu hari tu, seminggu saya dah ada 14 jam. Even kalau Sabtu Ahad tu, wow. Alah, kalau kita sama-sama mahasiswa, kalau anda memang busy, okey lah. Kalau anda memang busy, saya bagi waktu universiti tak ada masa langsung. Okay, katakanlah kalau anda masuk MPP semua, ni for you to rethink jugalah. Okay, sebab saya pergi interview katakan dengan company besar, Fortune 500, saya cakap, saya buat macam ni dekat universiti. Sebab kalau anda buat macam pelajar-pelajar lain buat, katakanlah dalam MPP sekalipun, kalau anda bukan presiden MPP, yang lain-lain MPP yang lain-lain untuk AJK je, ada 16 orang yang sama macam anda. Itu 1 tahun. 3 tahun, 16 nak 3 berapa? Orang yang anda banyak kompetitor. Tapi kalau anda buat macam bisnes, anda seorang ataupun 2 orang je, anda ada satu jawapan, I spend my time in university doing this. I learn this by doing this. And I develop myself, I found that, Jawapan anda tu lebih confident. Jadi bila biasa jumpa orang buat bisnes ni, saya bukan cakap MLM. Dalam buku ni, cerita banyak lagi contoh macam web designing, buat t-shirt, etc. Saya akan share 2-3 cerita lepas ni. Okay, mungkin 3 banyak sangat. Masa dah time running out. Tapi saya cerita nanti lepas ni apa yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya pernah, dalam interview saya cakap macam ni je. I started my own business because I want to understand what my future bosses think. I want to understand what my boss is thinking. Jadi sebab tu I start the business and become a boss. Itu jawapan saya. Dan saya tahu jawapan tu memang clinch. Daripada dia punya air muka, that seal the deal. Dapat saya cakap, oh bagus budak ni. Dia nak fikir macam mana bos dia fikir. Jadi dia jadi bos. Dia macam, saya nampak kat situ macam, interviewer saya time tu berbangsa lain. Jadi saya nampak, kalau anda tahu, it's not easy tahu nak convince mereka. Sebab, yalah, Auta ni dia orang nak tengok banyak dah. Tapi dia nak tengok yang rare, keunikan macam tu. Jadi anda boleh guna, kalau anda start bisnes, anda boleh guna that alasan sama. Seterusnya 3 saya share tadi. Saya ada seorang kawan. Dia jadi ni je, tukang photostat nota je. Dia tak buat nota sendiri pun. Dia tukang photostat nota. Jangan tuduh dia buat untung, tak. Memang tak buat untung. Nota dia jual tu murah je. Lecturer bagi dia, lecturer cakap siapa nak tolong photostat. Kemudian kita orang macam beli daripada dia. Dan dia jual memang murah. Rasanya macam, kalau apa mungkin mas % atau 20% daripada kita photostat sendiri kat kedai. Anda jangan cakap anda nak photostat sendiri pula. Kalau kita memang ada, saya rasa macam susia je lah anda dekat universiti kan. Jadi kita tak nak berkira dengan dia yang dia jadi tukang photostat. Lecturer bagi dia jual kat kita photostat. Daripada tak ada apa-apa, naik motor. Lepas naik motor, tak sampai beberapa bulan lepas jadi tukang photostat, dah dapat kereta kancil satu. Dan harga dia pun bukan harga cekik dia, harga kawan-kawan, harga tukang tolong-tolong je, harga tolong photostat dia pun dapat bayar untuk kereta dia tu. Hebat tak hebatnya budak ni. Lagi satu, dia ni bukan setakat photostat je. Dia sebab dia orang lokal, kita orang semua daripada seluruh Malaysia, dia orang lokal, jadi dia apa benda, apa pun masalah, dia boleh tolong settlekan, dia boleh tolong carikan, dia tahu nak cari kat mana. Jadi itu kerja dia. Dan dari situ dia bisnes je lah. Tak tahulah apa jenis bisnes ditawarkan tu, tapi dia memang pemudah cara, memang broker paling hebat lah. Kedua, jual nasi lemak. Dia jual nasi lemak. Mula-mula dia tolong, dia cakap mak dia jual, mak dia buat, kemudian dia tolong jual. Tapi lepas tu kita orang dapat tahu, dia ada makcik kat mana hantar nasi lemak tu kat dia, dia jual.
Dia jual satu blok je. Kalau tak habis baru pergi blok kedua. Jadi anda bayangkan, kalau satu nasi lemak tu dia untung 50 sen, katakanlah dia jual 30 bungkus nasi lemak satu hari. Dah RM15. Sikit. Tetapi anda bayangkan kalau hari-hari. Lepas tu, bila dekat tahun final year tu, dia dah guna junior dah jual. Dia tak jual sendiri dah. Ini yang kawan saya. Kalau bayangkan kalau orang yang saya tak kenal yang lain-lain yang guna runner tu. Ya Allah Tuhanku. Kalau satu blok, satu runner, dia jaga 10 blok je daripada banyak-banyak blok kat universiti tu. Anda kira lah sendiri kan. Okay. Seterusnya. Dan nombor 3. T-shirt. Abang senior tu, dia repeat. Jadi scholarship tak ada. Dia datang dari bilik ke bilik, collect order. Pre-order tu, bayar deposit. Dah dapat barang nanti baru pulang. Jersey. Dia orang Kelantan. Waktu tu jersey tak salah saya dalam RM17. Kalau boleh cakap Kelantan. Kalau beli tak boleh cakap Kelantan mungkin RM20, RM21. Dia jual RM25. RM25 murah lah jersey ni. Jersey kopi ori. Yang replika real punya. Ribuan ringgit. Bahkan mula-mula saya pun ada juga terlibat dengan jual jersey ni. Memang wow. Dan samping tu banyak lagi lah. Tapi berniaga dekat kampus ni, sky's the limit. Idea lain ada dalam buku ni. Saya beli pada harga RM29.90, RM30 terbitan True Wealth. Pada tahun 2010, agak lambat. True Wealth buku dia memang mahal sikit, tapi sebab kita nak dapat idea apa yang boleh dibuat kalau anda tak ada idea, dapatkan buku ni. Amazing opportunity kalau anda seorang mahasiswa. Baiklah, jangan lepaskan peluang ni. Kalau anda seorang mahasiswa, komen, share pengalaman anda, share apa yang anda nampak kawan-kawan anda buat di dalam komen di bawah. Kalau anda ada buku ataupun nak minta apa-apa tips daripada saya, gunakan ruangan komen. Tak bersetuju pun tulis di ruangan komen. Saya akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalau ada video yang pada masa akan datang anda akan jadi orang pertama yang dapat notification. Baiklah, saya akan jumpa lagi. Assalamualaikum.